Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tentunya kita sibuk menguruskan keluarga, lebih-lebih lagi pada hari istimewa ini. Berkumpul bersama keluarga adalah perkara atau momen manis kerana banyak perkongsian yang boleh dibawa. Seiring sejalan dengan peralihan masa. Nona, nona, bukan Luna. Biar apa hadapi Nona. Hari ini kita berada di sebuah kediaman milik Puan Suriani Zulkafli yang terletak di Kajang. Pemilik kediaman ini begitu mementingkan hiasan dalaman kerana setiap sudut ruangnya nampak kemas dan teratur. Bukan sahaja memberi keselesaan kepada keluarga, malah memberi keselesaan kepada tetamu yang hadir. Nona merakamkan ribuan terima kasih kepada pemilik kerana sudi menerima kunjungan kami. Koleksi kurung tradisional dengan sulaman tangan yang masih lagi diketengahkan khusus buat pencinta fashionnya. Resepi Nona dengan variasi masakan istimewa berasaskan daging yang menjadi hidangan utama, nasi daging, kerabu daging dan paru, olahan citarasa tempatan yang membuka selera. Pelbagai jenis sayuran menjalar seperti kacang panjang, labu air, peria dan timun mudah ditanam tetapi memerlukan penjagaan rapi. Lebih menarik, ramai golongan wanita semakin berani menceburkan diri di dalam bidang pertanian ini yang mendatangkan hasil lumayan. Tanaman sayuran berjala sebenarnya memang nampak rumit, tapi taklah serumit yang seperti yang disangkakan. Pengorbanannya sebagai anak seni, pelakon Nur Khiriah menyediakan perkhidmatan van jenazah secara percuma sebagai saham kehidupan yang lebih bermakna. Baju kurung, seleksi tradisional yang tidak pernah laput di telah zaman meskipun terdapat pelbagai gaya dan fashion yang moden. Hana Rauda mengambil inisiatif ini untuk mengekalkan baju kurung namun sedikit olahan yang menepati cita rasa masa kini. Sesuai untuk pelbagai jenis golongan umur, baju kurung yang dihasilkan adalah idea cetusan perekanya yang sentiasa mahu memastikan rekaannya diterima ramai. Fashion membawakan koleksi baju kurung. Memilih sulaman sebagai perincian utama di dalam setiap rekaannya, Hana Rauda membawakan koleksi baju kurung yang masih memartabatkan seni halus tangan. Tradisi lama diteruskan oleh bekas pesara guru ini walaupun teknik pembuatannya berubah mengikut peredaran zaman. Cuma pengalaman sebagai guru ERT yang tahu bahagian fashion, yang tahu macam mana bentuk badan macam ni kena fashion macam mana. So kita ilmu tu ada. Lebih kepada sulaman, tempahan. Katakan customer dia ada baju kosong, dia rasa boring pakai baju kosong, bawa ke Hana Rauda untuk buat sulam. So akan jadi baju sulaman lah. Kadang-kadang tempahan sedondon. Kalau kita nak beli kat kedai biasa, ini warna ni tak ngam, ini warna ni tak ngam. Untuk baby tak ada. So datang ke Hana Rauda, lengkap semua. Pada awal kemunculannya di dalam industri fashion, Rodziah Mat Zain, 54 tahun, hanya menjalankan perkhidmatan tempahan pakaian seragam untuk sektor korporat. Namun dia memperluaskan bakat diri dengan mengenengahkan gaya tradisional yang begitu mementingkan kualiti kain agar sulaman yang terhasil lebih cantik. Sebenarnya sulam tu dia mesti ada jenis kain yang sesuai atau tak sesuai. Kalau kain stretchable tak sesuai untuk sulam. Sebenarnya sulaman tu untuk naikkan seri pada pemakai lah, si pemakai. Dia boleh combinekan dengan warna sulaman dengan tudung dia lah. Kain agak tebal sedikit sesuai untuk sulam dan dia boleh pilih sulaman khas lah dan kita ada koleksi sulaman yang banyak juga dan bukan sahaja pada baju, juga pada telekung pun kita boleh buat. Sebenarnya dia digunakan untuk logo tenda-tenda kerajaan. Jadi saya twistkan apa salahnya kita gunakan untuk sulaman baju butik. Wanita kelahiran Kelantan ini sudah pun memiliki butiknya sendiri hampir 3 tahun lalu. Terletak di Bangi dan juga Sungai Buloh, kurung sulam yang direka mempunyai keistimewaan tersendiri. Orang muda ni dia tak suka sulam berat, dia suka sulam yang orang kata simple, nampak lekuk-lekuk. Jadi dia boleh matchingkan dengan tudung. Untuk orang yang agak
start muda, maksudnya orang tua. Sulam yang berat tu yang macam banyak, sangat padat, sesuai dengan umur. Pilihan warna lagi satu. Sebenarnya nak matching warna sulaman dengan warna baju tu satu benda yang kita kena fikirkan juga. Bukan kita main letak, tangkap letak aja. Lebih menarik lagi, seni halus tangan ini bukan hanya cantik pada baju, malah pembuatannya juga sesuai diletakkan pada cenderahati dengan cukup eksklusif. Baju sulam ni sangat senang dia punya penjagaan dia. Kalau kita pasang lace kan, kita kena jaga tak boleh masuk mesin. Tapi kalau baju sulam ni dia kuat. Dia kita tekapkan terus pada kain, so dia tak perlu risau kita nak masuk mesin ke apa. Dia sangat senang penjagaan. Assalamualaikum, saya Nukiria. Sekarang ini saya berada di restoran Rasa Wow. Okey, nak tahu wow ke tidak? Jom kita masuk dalam. Nak ikut tak? Jom. Alah. Betul okey ni. Awak ni kejap Siapa yang tidak mengenali pelakon kecil molek berbakat besar ini? Nur Khiriah Ahmad Syafiee memulakan karier seninya sebagai seorang pelakon teater di Istana Budaya. Tidak menyangka bakat seninya sehingga ke hari ini adalah perkara mustahil yang berjaya dikecapi. Memang minat tu daripada kecil, tapi tak ada pula mewarisi bakat sesiapa. Ini mungkin Allah pinjamkan, Alhamdulillah. Dan juga jalan tu cantik, kita teruskan aja lah. Pengorbanannya lebih 20 tahun di dalam industri banyak mematangkan diri dan setiap kritikan yang diterima adalah rujukan terbaik untuk selebriti hebat ini. Untuk Nukiria berada di tahap sekarang bukan satu perkara yang mudah. Okey, masa tu platform tak macam sekarang. Sekarang kan media sosial banyak. Kita anggap ini adalah amanah. Kerja kita, bakat kita Allah bagi. So kita kena buat sehabis baik, seikhlas baik. Dan jangan kita ambil mudah sebab ini adalah tanggungjawab untuk kita sebarkan sama ada kalau baik, dapatlah jadi ikutan pada semua yang menonton. Aku tak faham lah apa yang masalah kau ni. Kau tak boleh faham bahasa aku. Apa yang dengar. Meskipun telah berhijrah sepenuhnya, Nur Khiriah bersyukur kerana dia masih lagi mendapat tempat di dalam industri seni tanah air. Saya akan cakap, okey bang, saya tak boleh macam ni. Okey bang, saya tak boleh nak salam. Orang dah faham dah, okey Nukiria macam ni, so watak apa yang sesuai. Even watak jahat sekalipun, tapi masih lagi mengekalkan apa yang sepatutnya. Tutup aurat. Tidak memilih apa jua situasi di dalam lakonan, sama ada kecil ataupun besar, setiap watak yang diberi harus dijayakan dengan bersungguh-sungguh. Bila dapat watak yang tergenis tu, akak buat betul-betul. Sebab selalunya, bila orang dah pakai tudung ni, orang tak nak bagi watak-watak macam tu. Orang cakap, jangan, watak bertudung, labuh apa semua ni baik. Jangan sekali-kali kita cemarkan dengan watak yang hitam macam itu. Tetapi realiti memang ada. Selain daripada berlakon, saya juga ada menyediakan perkhidmatan van jenazah percuma untuk semua. Tetapi buat masa sekarang hanya untuk Lembah Kelang sahaja. Doakan perkhidmatan van jenazah percuma ini berkembang lebih luas lagi lepas ini, insya-Allah. Sudah membintangi hampir 40 buah drama, setiap hari dia cuba memperbaiki kekurangan diri, sama ada di dalam bidang lakonan mahupun kehidupan. Pengalaman hidup tu mengajar kita, kadang-kadang mudah sangat untuk menangis. Mencari saham terbaik buat dirinya, Nur Khiriah juga gemar melakukan kerja-kerja amal. Terbaru, dia bersama suami memulakan perkhidmatan van jenazah secara percuma dan tidak menyangka niat baik mereka diterima ramai. Boleh tak kalau saya cakap speechless? Tak sangka. Itulah bila suami dapat menghantar jenazah. Bila daripada itu saya rasa saya dapat satu kepuasan, dia cakap. Sebab Datuk dapat bantu orang. Lepas tu dapat hantar sampai ke tanah perkuburan. Kiranya kan. Tetapi betul lah bila kita dapat memudahkan urusan orang lain ni, Allah akan mudahkan urusan kita. Alhamdulillah sangat. Apa yang boleh saya cakap, saya tak mampu nak balas. Okey, segala kebaikan ikutlah, yang mana yang buruk jauhkan. Saya berharap semoga Allah Ta'ala membalas segala kebaikan korang yang menyokong daripada Nukiria jatuh bangun sampailah Nukiria berada di sini sekarang ni. Alhamdulillah sangat-sangat. Pak Din. Ya. Pak Din. Nak minum air apa? Oh, Nona zaman sekarang bukanlah
Hidangan istimewa yang dihidangkan pada Hari Raya Aidiladha pasti menjadi hidangan utama yang dihidangkan kepada para tetamu. Sama ada pencuci mulut ataupun menu utama jika dinikmati bersama keluarga, pasti membuka selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Dari saya, Chef Liza Zainul yang akan berkongsi idea, berkongsi rasa dan juga berkongsi pengalaman memasak dengan anda semua. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda satu menu istimewa, nasi daging ala-ala utara. Ini dia menu-menu ataupun ini dia bahan-bahan yang saya akan kongsikan bersama anda. Baiklah, langkah pertama kita panaskan kuali. Jadi saya menggunakan kuali yang non-stick. Okey, kita masukkan sedikit minyak. Minyak pun boleh, kita masuk margarin pun boleh, kita masukkan minyak sapi pun boleh, apa-apa saja. Chef hanya masukkan minyak biasa aja. Inilah rahsia chef bila memasak ya. Kita cincangkan sebiji tomato, kita panaskan kuali dan kita akan tumiskan. Itu dia. Kita tumiskan. Dan kita masukkan bawang besar dan juga halia. Kita tumiskan bawang besar dengan halia. Macam ni. Kemudian kita ada kulit kayu manis, bunga lawang, kita ada buah pelaga. Jadi buah pelaga nak kongsi dengan anda semua, hendaklah kita buka macam ni. Kita ketukkan dia macam ni biar kulat isi dia keluar ya. Itu yang membuatkan makanan kita atau masakan kita harum, sedap. Dan chef akan masukkan ni rempah kari daging. Kita letakkan sikit air. Sini. Serbuk kaskas, kita kurang 1 sidi besar. Jintan manis, serbuk jintan manis. Sini. Dan kita ada serbuk jintan putih. Dan di sini saya masukkan untuk menyedapkan lagi, saya masukkan garam masala. Jadi perempuan boleh beli garam masala di kedai-kedai yang jual rempah ratus ya. Itu dia. Dan jangan lupa kita letakkan daun kari dan juga kalau ada, ini ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ini bawang tumisan ni adalah bawang yang chef mesin untuk orang kata apa, melembutkan daging. Ini salah satu betul. Kita masukkan bawang tumisan dalam ni dan terus kita masak dia. Ya, kita akan potong daging kita. Ini salah satu daripada cara kita potong daging. Kita biarkan kita kelar-kelar dia sikit macam ni. Kita kelarkan dia sikit. Okey. Jadi melembutkan lagi daging kita. Masukkan daging. Kita boleh masakkan dia. Okey, itu dia. Sedap pun. Bau pun dah sedap. Jadi kita akan masukkan air. Sekiranya beras kita 5 cawan, kita masukkan air 6 cawan. Dan kita masukkan susu kita 1 cawan. Itu dia. Ini dia. Kita akan terus masukkan beras. Ini beras basmati yang telah saya rendam dengan cuka dan juga dengan garam ya untuk melembutkan dia dan dia tak mudah patah lah. Itu betul masakan kita. Bahan-bahan tadi akan dimasukkan pula ke dalam periuk tekanan selama 12 minit dan sedia untuk dihidang. Baik, seperti yang saya janjikan, resipi saya yang kedua ataupun menu kita yang kedua berasaskan daging korban. Kita ada di sini kerabu daging tomato. Ini yang specialnya kerana kalau kerabu orang utara, kita menggunakan kerisik dan juga kita menggunakan beras goreng. Kalau orang Kedah ni dia panggil gelambiak. Bunyi gelambir tu. Kerana beras kita goreng, kekuning-kuningan, kemudian barulah kita mesinkan dia, jadikan dia sebagai serbuk. Kita masukkan sambal belacan. Kalau nak pedas, letakkan lebih sikit. Di sini saya letakkan lebih kurang dalam 2 sudu. Kemudian saya akan masukkan beras goreng. Masukkan beras goreng. Kemudian kita masukkan kerisik.
Lebih kurang dalam 2 sudu juga kerisik. Masukkan kerisik. Kemudian chef masukkan santan. Masukkan santan sikit. Kemudian chef masukkan air limau nipis. Kita masukkan lebih kurang dalam 2 sudu. 1, 2 sudu dari sebiji. Kemudian saya masukkan halia. Ini dia. Kita gaulkan dulu. Gaulkan dulu macam ni. Gaulkan. Di sini saya nampak kita kekurangan kerisik ya. Jadi eloklah kalau kita letakkan lebih kurang 2 sudu kerisik. Ini chef beli yang dah siap pun. Kalau nak buat pun boleh tapi susah sikit, lambat sikit kerana kita nak kena goreng, nak kena tumbuk dia. Jadi kita letakkan macam ni, gaul. Masukkan sedikit air. Kita gaulkan dia macam ni. Okey, itu dia. Kita masukkan tomato. Tomato kita bersama dengan bawang besar tadi. Kita jangan lupa masukkan garam lebih kurang dalam 1 sudu. Dan 1 sudu gula. Kita keep on gaul. Last sekali daging kita, daging yang kita rebus tadi. Masukkan paru kalau kita nak campur dengan paru. Okey, kita masukkan bunga kantan yang telah kita potong halus tadi. Dah pun siap kerabu kita dan kita akan sajikan bersama dengan nasi daging tadi. Jadilah dia kita kata apa hidangan nasi kita, nasi daging dan juga kerabu daging yang mana kita menggunakan daripada daging kurban kita. Apakah kisah kehidupan dalam episod kali ini? Banyak pengorbanan yang perlu dilalui untuk melalui onak ranjau yang semakin mencabar. Yang pastinya, kekuatan dan kesabaran diri adalah senjata utama untuk terus berdiri teguh. Hanya berniaga goreng pisang di hadapan rumah, ia menjadi sumber rezeki mereka. Kalau boleh, kalau saya berjaya, saya nak bawa mak saya keluar daripada sini. Saya nak mak saya melekir dengan kehidupan baru. Selepas suaminya jatuh sakit dan terpaksa berhenti kerja, Kalsum Kadir, 60 tahun, menggalas tugas mencari rezeki untuk menyara kehidupan mereka sekeluarga. Dia main tinggal-tinggal. Kita jual-jual habis, dia main ambil pitih. Gitu aja. Bukan kita beli. Warung kecil yang diusahakan ini adalah usahanya untuk mengubah nasib. Dia meletakkan rasa syukur kerana kedua-dua orang anaknya turut sama membantu hampir setiap hari selepas pulang dari sekolah. Sedihlah tengok abah sakit, lepas tu mak perlu hilir cari makan. So, tak seronok suruh abah sembuh pada jadi po dulu. Di Pondok Usang ini menjadi tempat teduhan 4 beranak sejak 22 tahun lalu tanpa sedikit pun mereka mengeluh kesusahan. Kadang-kadang saya tolong mak saya jual. Kadang-kadang saya jaga abah saya. Saya baca buku, buat kerja sekolah cikgu bui. Biar hidup dalam keadaan serba kekurangan, ia bukanlah halangan buat dua beradik ini untuk terus kuat dan berjaya di dalam pelajaran. Kalau boleh, saya nak belajar sungguh. Untuk nak balas jasa mak saya.
Selain struktur rumah yang semakin uzur, atap yang bocor juga menyebabkan dinding dan lantai rumah mereka reput akibat dimasuki air hujan. Nak bawa magi rumah senang, duduk dengan selesa. Kalau boleh nak tolong siapa dia untuk buat kerja, bawa abawi segar je. Harapan macam mana tu? Harapan nak suruh anak berjaya, nak beri anak sekolah, nak berjaya. Tapi alhamdulillah dah. Kekuatan di dalam menempuh sebuah kehidupan menjadikan mereka saling membantu dan berusaha mencari kesempurnaan. Pengorbanan seorang isteri, ibu dan anak-anak ini adalah seperti sebuah nakhoda yang ingin menyelamatkan pelayarnya. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Sayur-sayuran atau tumbuhan menjala adalah jenis tumbuhan yang mudah memberi hasil namun memerlukan penjagaan yang rapi. Kacang buncis, bendi, petola terung dan sebagainya adalah jenis sayuran yang mempunyai pelbagai khasiat dan juga enak dijadikan bahan utama dalam masakan. Dalam keadaan ekonomi tidak menentu sekarang ini, banyak inisiatif yang perlu dilakukan untuk menjana pendapatan. Meskipun pertanian mengambil masa yang agak lama, namun ia membuka ruang ekonomi dengan lebih meluas. Paling penting, kena ada ilmu dan pengetahuan dalam bidang yang diceburi. Bidang pertanian memang terbukti dapat membantu menjana pendapatan seseorang individu. Antara tanaman yang sering diusahakan adalah sayuran jenis menjalar seperti kacang panjang. Di Jalan Kebun Kelang ini merupakan kelompok penanaman sayur kacang panjang yang diusahakan oleh Syara Datuk Samsudin bersama keluarganya. Saya mula berkecimpung dalam pertanian dari tahun 2009 dan di kebun ni dari tahun 2015. Bapa saya, dia berminat dengan pertanian. Di mana-mana tempat pun dia cuba untuk bertani. So dari situ kita perlahan-lahan mula ada minat untuk cuba bertani. Sebab waktu kita sekolah dulu memang setiap kali cuti sekolah, ayah memang ajak datang ke kebun untuk membantu. So sebab itulah dari situlah munculnya kenapa start bertani. Pelbagai sayur-sayuran jenis berbuah yang menjalar boleh ditanam di kawasan laman yang terhad seperti di persekitaran rumah kediaman, ruang pejabat dan taman kejiranan. Tanaman sayuran berjala sebenarnya memang nampak rumit, tapi taklah serumit yang seperti yang disangkakan. Sebabnya contohnya macam penanaman kacang panjang, dia first invest nak buat kacang panjang tu memang memerlukan modal yang tinggi. Itu yang merumitkan. Tapi after a few cycle dia dah tak merumitkan sebab kita akan guna struktur yang sama balik untuk next punya pengeluaran. Keseronokannya, first saya ada saya punya own time. Yang kedua of course lah hasil daripada hasil yang kita dapat dan income yang kita dapat every month. Itulah keseronokannya. Apabila dia berbuah, kita akan happy lah bila sayur kita menjadi. Bagi Syara, 31 tahun, penanaman sayur menjalar memerlukan struktur penyokong tanaman atau para yang membolehkan tanaman ini berpaut. Atas minat dalam bidang tanaman sayur menjalar, Syara memperluaskan jenis tanaman kepada sayuran petola ular yang mendapat sambutan kini. Melihat hasil sayurannya berbuah begini, Syara akui segala penat lelahnya bertani di bawah terik mentari berbaloi. Petola yang kita ada ni adalah petola ular. Dia punya market is lebih kepada Bangladesh punya market. So, kita tanam based on demand. Sebab apa yang kita tanam sekarang ni adalah based on permintaan. Syara bersyukur kerana selalu mendapat khidmat nasihat dan peluang menghadiri kursus-kursus anjuran Jabatan Pertanian. Pendekatan yang lebih teratur dan berkoordinasi diberi dalam mencapai produk berkualiti. Pejabat Pertanian Daerah Kelang secara umumnya kami memberikan khidmat pengembangan pertanian kepada usahawan-usahawan pertanian di daerah Kelang. Usahawan wanita yang menceburi bidang pertanian tanaman sayuran semakin meningkat. Siapa kata Sri Kandi tidak hebat menuai dan siapa kata Sri Kandi tidak mampu bekerja di bawah terik mentari. Ayo Sri Kandi, kita teruskan usaha bertani anda. Harapan saya berharap ke wanita-wanita di luar sana boleh
menceburi bidang pertanian dan jangan takut. Kalau tidak dapat buat secara besar-besaran, kita boleh mula secara kecil-kecilan. Sama ada di tepi rumah, di belakang rumah, boleh start bercucuk tanam secara kecil-kecilan. Di dalam pasu pun kita boleh tanam walaupun rumah kita tidak mempunyai tanah. Tanam di mana-mana sahaja kita boleh tanam. Yang penting dia kena ada minat dan dia bukan adalah alasan wanita tidak boleh bercucuk tanam. Manfaat sayur kacang panjang bukan hanya pada nilai nutrisinya, ia juga bebas dari kandungan lemak jahat dan juga kolesterol. Selain rendah lemak dan sodium, kacang panjang sangat enak ditumis, dibuat pecal, lalapan, juga boleh dicampurkan dalam hidangan berkuah. Timun antara sayuran menjalar yang diminati di seluruh dunia. Jika di Amerika Syarikat dan negara Eropah, timun popular dibuat jeruk, manakala di India pula lebih sinonim dengan salad tairu. Dan pastinya di Malaysia, timun adalah satu kemestian dalam hidangan nasi lemak. Anak saya bosu ni namanya Muhammad Syahrul Nizam. Dia ambil bahagian pertanian. Lepas tu dia duduk rumah nganggur. Lepas tu tak ada kerja, jadi saya pun suruh tani timun lah, tani dekat rumah ni lah. Ni ada ni. Lepas tu dia dah ada modal sikit, bagi kat dia buat modal. Sebab tanaman ni ada tanaman singkat masa. Dia cepat mengeluarkan hasil. Fazilah Abdul Wahab dan anak lelakinya Muhammad Syahrul Nizam amat berbangga apabila tanaman sayur timunnya mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Setiap 2 jam pokok timun perlu disiram supaya ia mengeluarkan hasil yang berkualiti. Jika air atau baja tidak mencukupi, ia akan menyebabkan grade timunnya rendah. Istimewa sebab timun ni cepat dapat masa dia sikat, jadi cepat dah boleh hasilnya dia tu. Hasil timun tu 28 hari tu dah boleh ni dah. Boleh kutik timun dah. Keistimewaan dia apabila dia mengeluarkan hasil banyak, kita akan rasa ni lah, syukurlah lah. Peluang pekerjaan yang semakin terhad bukan alasan untuk memeluk tubuh dan tidak bekerja. Setiap hari lebih 100 kg hasil timun dipetik untuk dipasarkan. Memanfaatkan ilmu yang ada untuk berbakti kepada keluarga merupakan satu kepuasan buatnya. Jadi hasil dia tu banyak jugalah. Lepas pada kutik tu, kita pun sudah anak-anak kutik tu kita packing lah. Jadi packing sendiri, semua buat sendiri. Semua buat sendiri lah, kerja sendiri. Dulu tu lah anak lah. Lepas kita kutik, kita boleh simpan dalam 4 hari lah. Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Pintu rezeki buat mereka yang rajin berusaha sentiasa terbuka. Meskipun hanya mengusahakan ladang secara kecilan, itu sudah cukup buat Nizam dan ibunya menjana pendapatan seisi keluarga. Kena sabar, kena tak boleh lah macam rasa tak boleh, ya kena sabar lah tu ya. Gapo-gapo pun kena sabar ya. Kita nak buat gapo tu kena banyak sabar lah. Sebab dia banyak juga kan. Timun sayuran menjalar yang amat popular ini banyak khasiat dan nutrisinya amat baik untuk kita. Kandungan airnya yang banyak boleh mengelakkan badan terhidrasi dan ia juga sayuran yang enak dimakan begitu sahaja. Permintaan yang tinggi dalam bidang kecantikan juga menjadikan timun sering dijadikan bahan asas dalam produk-produk kecantikan. Sukinjan Selangor bukan sahaja terkenal dengan makanan lautnya, ia juga amat terkenal dengan penanaman sayur berbuah yang menjalar seperti labu air ini. Azaman Hassan, 21 tahun, mencuri peluang untuk menjadi petani muda dengan galakkan ayah dan ahli keluarganya. Saya memilih labu air ini, salah satu faktor dia untuk saya mencabar diri saya dalam bidang pertanian ini. Kerana ada labu air ini merupakan tanaman yang mudah kerana dia tanaman ini tidak banyak serangan serangga dan dia juga mudah untuk hidup sekiranya kita dapat benih itu dari benih yang elok. Tarikh untuk kita memetik ni untuk dia membesar selama 55 hari ke 60 hari untuk kita mengutik hasil dia. Keazaman yang tinggi untuk berjaya dan membantu keluarga membuatkan anak muda ini lebih bersemangat dan seronok mengusahakan tanaman labu air.
Labu air memiliki kandungan air yang tinggi. Selain itu, ia juga memiliki sifat diuretik dan anti-inflamasi yang membantu kesihatan dalaman dan luaran. Sekali petik dalam 2 hektar ni, kalau buah dia semua hidup sama rata je, kita boleh dapat mencecah dalam 20 bakul. Itu dalam sehari 20 bakul. Dalam satu bakul tu lebih kurang dalam 40 kilo ke 50 kilo macam itulah. Menggunakan kaedah pertanian moden secara vertigasi menjadikan pelbagai tanaman hidup subur dan mudah dijaga. Mendapat sokongan penuh daripada ayah dan ahli keluarga membuatkan Azaman lebih yakin untuk mencuburi bidang pertanian dan memperolehi sumber pendapatan sebagai petani muda. Cabaran yang pernah saya hadapi, yang cabaran yang bagi besar bagi saya ialah cuaca, faktor cuaca. Sekiranya kalau ribut ni berlaku, maka tumbanglah semua kayu-kayu kat sini. So nanti tak dapatlah saya nak kutip hasil saya macam mana. Meskipun tidak duduk selesa di dalam pejabat seperti rakan yang lain, namun terpancar keseronokan di wajahnya tatkala tanaman membuahkan hasil. Keseronokan ialah kita dapatlah bercucuk tanam, kita gunakan kesuburan tanah ni dengan baik. Lagi kalau boleh kita mengisi masa lapang daripada kita duduk tak buat apa, baik kita gunakan tanah ni dengan sebaik mungkin. Lagipun pertanian ni ialah satu benda yang sangat seronok bagi saya. Masalah pengangguran yang semakin meningkat boleh dikurangkan jika masyarakat tidak memilih kerja dan sanggup berusaha sendiri seperti mencuburkan diri dalam bidang pertanian. Untuk menjadi seorang usahawan, kita perlu ada sikap yang berani dan kesabaran yang tinggi. Kalau benda tu contohnya kalau kita lemah untuk hadapi tu, so kita cepat give up. Dalam pertanian kita tak boleh cepat give up, kita kena usaha sedaya upaya kita. Walaupun dia kadang-kadang keluarkan modal yang besar, dia juga boleh mengembalikan keuntungan yang besar juga kepada kita. Labu air isinya yang lembut dan manis enak untuk dijadikan hidangan sayuran yang berkhasiat. Pelbagai variasi masakan labu juga pasti membuka selera. Bekerja sebagai petani di bawah panas terik, bergelumang dengan tanah dan menghabiskan kebanyakan masa seharian terhadap tanaman pastinya bukan pilihan kebanyakan gadis zaman ini. Namun bagi Nur Azwa Zamari, 21 tahun, bukan pekerjaan glamour yang diimpikannya. Saya pilih bercucuk tanam ni sebab ramai budak-budak remaja sekarang berasa segan kalau nak usahakan tanaman ni. Lepas tu kadang-kadang ada yang rasa kalau usaha tanaman ni macam berhasilkan duit ni tak banyak lah, macam pendapatannya sikit macam itulah. Jadi saya beranikan diri mencuba mengusahakan tanaman dan mendapatkan sambutan yang menggelakkan di luar sana. Hanya menanam di sekitar kawasan rumah, Nur Azwa cukup berbangga apabila hasil peria yang diusahakannya bersama ayah dan ahli keluarga kini telah mendatangkan hasil yang cukup lumayan. Seronoknya dalam tanaman ni bersama keluarga dapat mengeratkan silaturahim, dapat pendapatan yang sama banyak dengan keluarga. Gembira menengok hasil yang usahakan bersama keluarga menjadi dalam sehari kita orang akan memetik hasil buah tu dalam 20 kilo sehari. Penanaman sayur menjalar mudah, ringkas dan digemari ramai. Perancangan tersusun, matlamat yang jelas, sabar menghadapi dugaan, berani mengambil risiko serta bijak mencari peluang pemasaran antara kunci kejayaan. Bagaimanapun, dengan kegigihan dan kecekalan, pengalaman yang dilalui dapat menyuntik ilmu berterusan selain mampu mempertingkatkan kemahiran bagi meraih hasil tanaman yang berkualiti. Hub Perniagaan Makanan ataupun One Stop Center yang diusahakan memudahkan peniaga-peniaga makanan meletakkan pelbagai jenis makanan bagi memudahkan masyarakat setempat. Lebih menarik lagi, terdapat pelbagai variasi makanan atau menu yang jarang diperolehi. Idea dan inspirasi ini memudahkan peniaga-peniaga kecil untuk memasarkan produk mereka. Sama-sama kita saksikan.
Murah, ringkas, sedap dan tahan lama antara faktor nasi belauk Kak Cik atau lebih popular sebagai nasi air dingin Kak Cik dari Tumpat Kelantan ini popular. Menjadi pusat pembekal nasi belauk sejak tahun 80-an dan bermula hanya sekadar suka-suka. Kini Cik Halimah Cik Ahmad, 62 tahun, boleh berbangga dengan hasil titik peluhnya. Cubalah nak buat nasi begini. Buat tu tak suka kena buat banyak-banyak gini. Jamanya nak buat sikit-sikit untuk sara hidup je lah. Lepas tu kita buat sikit-sikit, lepas tu ada lah order ke apa. Jadi kalau banyak lah. Jadi hari kita jadi nekat semua. Tapi dulu buat nasi je sikit-sikit. Buat berhenti. Jadi hak ni jadi lama. Panggilan nasi air dingin diambil sempena nama kampung air dingin Tumpat Kelantan. Setiap hari, Cik Halimah menyediakan 20 liter adunan rempah ratus di rumah sebelum dibawa ke kedainya untuk dimasak. Di dapur inilah dia menghasilkan kira-kira 13,000 bungkus nasi belauk dengan bantuan lebih 65 orang pekerjanya. Nasi kacil ni dia tahan lama. Lepas tu kita masuk ke pun masuk dengan air hok tapis ya. Kuasa kitanya orang dekat-dekat ni boleh kerja, lepas tu orang nego pun boleh nego. Kat sekitar Kelantan apa? Kuala Lumpur. Banyaklah, luaslah orang nego tu boleh. Saya udah Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Perak. Adalah seluruh Malaysia lah ada. Setiap malam lebih 2,000 bungkus nasi belauk Kak Cik akan dibawa dari Tumpat merentasi Banjaran Titiwangsa untuk penduduk di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur menikmatinya semasa bersarapan. Bagaikan mimpi menjadi kenyataan, kini hasil air tangannya sudah sampai ke seluruh Malaysia. Antara menu yang popular, gulai ikan tongkol, daging kerutup dan ayam goreng berempah. Pagi pukul ni tu ikan betuh dia sampai, ikan betuh haji daging. Lepas tu pekerja kita buat. Macam kerak-kerak, bubuh dah masuk dah. Kerja semua lah. Proses dia pukul 8 pagi sampai ke 4 petang. Proses masuk tu 4 petang sampai ke 2 pagi. Segala pengorbanan Cik Halimah selama ini berbaloi apabila dapat membesarkan anak-anak di depan mata sambil berniaga secara kecil-kecilan dahulu. Perniagaan yang diusahakannya saban tahun semakin berkembang maju dan tetap menjadi pilihan ramai walaupun arus zaman semakin pesat membangun. Baginya sokongan keluarga sangat bermakna dan amat penting dalam menjalankan sesuatu perniagaan. Keluarga susah. Lepas tu dengan suami pun kerja tak tentu. Pendapatan tak menentu. Jadi kita lah usaha nak tolong dia, pegang anak-anak sekolah ke apa. Begitulah. Tidak mengharap sepenuh kata lelaki lah. Kita lah usaha lebih. Keenakan nasi belauk Kak Cik yang mampu bertahan lebih 12 jam tanpa bahan pengawet ini menjadi santapan utama setiap pagi, khususnya bagi penggemar makanan dari Kelantan ini. Faktor utamanya kerana tahap kebersihan yang tinggi ketika menyediakan makanan tersebut serta ramuan rempah istimewa yang sehingga kini masih menjadi rahsianya. Kalau nak berjaya, kena tidur tu jangan banyak. Tidur apa tu rajin solat, rajin bersedekah dan rajin berusaha. Jangan malu, jangan apa kita nak berniaga. Tak ada perasaan malu. Cari rezeki halal. Usaha yang tidak pernah kenal erti putus asa serta keinginan untuk berjaya menjadi penguat semangat dalam mencapai segala impian. Cik Halimah berani mengharungi pelbagai cabaran demi menjadi seorang wanita cekal dalam bidang perniagaan. Doa dan keazaman harus seiring dalam menentukan masa depan yang lebih selesa.
Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pemilik kediaman kerana sudi menerima kunjungan kami. Teruskan kesetiaan anda menonton Nona pada setiap hujung minggu dan meluangkan masa bersama keluarga dengan pelbagai aktiviti yang bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami Nona TV3 dan jika anda ada apa saja pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua. Teruskan patuhi SOP, jaga jarak sosial dan jaga kesihatan anda. Wanita inspirasi semua, saya Mia Fuzah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.